Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita sekali lagi dalam siri tazkirah dai korporat bersama dengan saya. Alhamdulillah, kita sudah bermasuk kepada 10 hari yang kedua dalam bulan Ramadan. Jadi saya doakan tuan-tuan, perempuan, muslim muslimat sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah kesihatan, dan lebih-lebih lagi diberi oleh Allah istiqamah dalam nak menghidupkan saki-baki lagi Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berdepan dengan krisis, bila kita berdepan dengan krisis, sama ada di rumah, sama ada dengan rakan, dengan masyarakat, maupun di tempat kerja, secara normalnya, secara spontannya, bagaimana nafsu kita, naluri kita akan mendorong tindakan kita bila berlakunya sesuatu krisis. Secara normalnya, bila krisis mendatang, kita akan lakukan dua perkara secara automatik. Secara automatik. Pertama ialah nak cari salah siapa yang menyebabkan krisis ini berlaku. Dan yang kedua, kita akan iringi dengan perkataan ataupun perbuatan ataupun tindakan yang seolah-olah kita tidak bersalah, kita tidak terlibat, hatta kadang-kadang hingga menyerlahkan bahawa kitalah yang terbaik. Persoalannya sekarang ni ialah, betul ke kita yang terbaik ketika berlakunya krisis? Tapi yang sering berlakunya ialah secara umum, bila krisis berlaku, timbullah salah menyalah. Bila krisis berlaku, timbullah jari tunjuk menunjuk, timbullah jari tuding menuding. Siapa yang salah sebenarnya? Dan siapa yang benar sebenarnya? Muslim muslimat dan Allah sekalian, bila cakap pasal krisis, kita sebagai yang beragama Islam, kita kena pandang bahawa krisis yang kemuncaknya berlaku di hari kemudian, iaitu di hari akhirat. Saya nak petik satu ayat daripada surah Al-Hashr yang saya yakin ramai dengan kita yang dah hafal ayat ni, yang telah menjadi amalan harian pun yang dibawa dalam waktu solat. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saya tidak nak kupas dan nak tafsir ayat ni satu persatu dari segi ilmiahnya. Saya cuma nak ambil intipatinya. Intipati pertamanya ialah Allah menceritakan bahawa pasal futuristik, masa depan. Okay, masa depan. Yang keduanya Allah menceritakan pasal persiapan. Kan, Allah minta kita merenung, berfikir dan bertanya pasal diri kita tentang krisis yang bakal berlaku, yang bakal kita tempuhi di hari akhirat kemudian. Okay, inilah dia antara intipati penting daripada ayat ini, dan dua kali Allah sebut dalam penggunaan bahasa yang berbeza perkataan takwa. Ya. Jadi saya nak gariskan dulu dua isi penting pada ayat ini. Pertama ialah akan datang, dan yang kedua adalah persiapan. Dalam ayat yang lain, iaitu daripada surah Ali Imran, dalam menceritakan bagaimana kita nak bersiap sedia dalam menghadapi masa depan, ketentuan yang tidak menentu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim.
Di sini Allah memberikan satu spotlight. Dengan spotlight dengan mulakan perkataan wasari'u, bersegera. Bersegera untuk melakukan kebaikan ke arah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya akan menjadi keperluan dan bekalan yang penting untuk kita pergi dan berpindah ke dunia hari akhirat, di mana Allah menyediakan syurga, dan syurga itu disediakan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi ini intipati ketiga yang penting yang saya ingin gariskan. Yang pertama tadi ialah untuk kita menjangkakan, anticipate the potential crisis. Nombor dua, untuk kita bersiap sedia, untuk kita merenung tindakan-tindakan yang kita perlukan sekarang ini berdasarkan kepada apa yang kita jangkakan. Dan yang ketiga, nak kena buat macam mana? Idea, inisiatif, tindakan, kesemua itu kena dilakukan dengan bersegera. Dalam ayat yang lain yang hampir sama struktur isinya dengan daripada surah Ali Imran tadi, daripada surah Al-Hadid, Allah tukar, bukan perkataan wasari'u, Allah menggunakan perkataan sabiqu, yang maknanya hampir sama dengan wasari'u, bersegera, sabiqu, berlumba-lumba. Bermakna apa? Bermakna kita kena bertindak, kena melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh, dan jangan tunggu. Jangan gunakan perspektif wait and see. Jangan gunakan perkataan tengoklah dulu apa yang berlaku. Tidak. Allah mahu kita bersegera. Dalam ayat yang lain Allah menyebut fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu dalam mengejar melakukan perkara-perkara kebaikan. Jadi, muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian, saya nak petik balik persoalan awal yang saya utarakan tadi, iaitu bila berlaku krisis, salah siapa? Jari kita nak tuding pada siapa? Tuan-tuan dan puan, jom kita ubah daripada tuduh salah siapa kepada kita mula fikir, apa sebenarnya yang patut aku buat? Dan kadang-kadang kebanyakan krisis itu adalah satu yang memang kita boleh jangkakan. Things that we can expect. Things that we can forecast. So, before it happens, why don't we make some preparations? Betul, dalam suasana kehidupan kita kadang-kadang berlakunya blackout. Betul, blackout itu tanggungjawab TNB. Tetapi kita yang tidak bersedia dengan blackout itu, siapa pula yang nak bersalah? Dan siapa pula yang nak dipersalahkan? Adakah ketidaksediaan kita itu bila berlaku blackout, kita nak salahkan pada TNB? Ya, TNB bersalah dan bertanggungjawab ke atas apa yang mereka dipertanggungjawabkan. Tetapi kita juga bertanggungjawab untuk, pertama, gunakan 3 konsep tadi. Pertama, untuk anticipate. Nombor 2, to prepare, make the preparation before the crisis actually happens. And number 3, kita kena buat dengan pantas. Kita kena bersegera. Kenapa kena bersegera? Sebab kita tidak tahu when the lightning strikes. Kita tak tahu bila krisis akan berlaku. Tapi Allah berikan kita akal. Allah berikan kita hati dan naluri untuk kita menjangkakan, merasakan sesuatu bakal berlaku. Jadi, tak salah untuk kita buat persediaan lebih awal. Betul, berlakunya traffic jam di jalan raya itu adalah salah seseorang. Salah seorang pemandu. Berlakunya aksiden, betul salah mereka. Tapi masalah tak selesai dengan kita menuding jari dengan memaki hamun. Walaupun kita tak boleh buat apa-apa dalam situasi tersebut, bagaimana kita nak tukar daripada krisis itu kepada fastabiqul khairat? Ambil peluang itu untuk melakukan kebaikan sebagai bekalan persediaan kita di hari akhirat. Tukar maki hamun itu kepada kata-kata yang positif. Alhamdulillah, Allah bagi rehat, dapat masa untuk berzikir dalam kereta.
tukar caci dan nista itu ke dalam bentuk-bentuk zikir yang menenangkan hati dan perasaan kita. Sebab kita tak mampu buat apa-apa dalam keadaan tersebut. Muslimin muslimat dan hormati sekalian, betul kadang-kadang di tempat kerja kita, di lobi ataupun di pantry, adalah dipanggil water dispenser kan, water dispenser. Dan kadang-kadang paper cup tu tak ada, dah habis. Betul, paper cup itu tanggungjawab seseorang untuk isi, untuk penuhkan. Jadi kita jangan jadi Muslim yang menyalahkan, yang menuding jari, yang memaki hamun dan terus membiarkan keadaan berlalu begitu sahaja. Fastabiqul khairat, bersegera berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Look this as an opportunity for us to gain the ajar, to gain the pahala, hasanat daripada Allah. Apa kita boleh buat? Ikut kemampuan kita. Pergilah ke pantry itu, cari mana paper cup itu dan isi. InsyaAllah Allah akan tukar itu dalam bentuk ganjaran yang berlipat kali ganda. Muslim musliman hormati Allah sekalian, saya nak bawa konteks perbincangan ini dengan memberi penekanan kepada satu perkataan yang sangat dititik beratkan dalam berorganisasi. Dan apa dia perkataannya? Dalam menghadapi krisis, kita hendaklah menjadi seorang yang proaktif. Orang yang proaktif tidak akan menyalahkan orang lain. Sebaliknya, lawan kepada proaktif itu reaktif. Bila berlaku krisis, jarinya akan cepat menuduh orang lain, menyalahkan orang lain dan merasakan diri dia yang betul dan dirinya yang hebat. Orang yang proaktif mendepani masalah dalam dua keadaan. Pertama, bila krisis sudah berlaku, dia akan iringi krisis berlaku itu dengan fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk cari idea, untuk cari mereka-mereka yang boleh bantu untuk menyelesaikan krisis tersebut. Dan dalam keadaan yang kedua pula, bila sebelum krisis berlaku, apa dilakukan oleh orang yang proaktif sebelum krisis berlaku? Lagi sekali, fastabiqul khairat. Dia akan berlumba-lumba untuk cari idea, untuk cari jalan yang baru, untuk cari contingency plan yang baru. Walaupun krisis belum berlaku lagi, dia bersiap sedia supaya bila betul-betul krisis berlaku, mereka sudah bersedia. Muslim-muslimat dan muslimat sekalian, berbeza tindakan kita bila kita dah bersedia dengan tindakan kita bila kita belum bersedia. Bila kita tidak bersedia, tindakan kita akan jadi cacah merba, tidak terurus dan kelang kabut. Tapi kalau kita mengamalkan dan menanamkan perasaan fastabiqul khairat, bila krisis berlaku secara mendesak dan dalam keadaan kita kelam kabut dan kita nakkan redha Allah, insya-Allah tindakan itu akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, berbeza bila kita berdepan dengan krisis dan kita telah bersedia dengan krisis. Dengan tindakan-tindakan yang positif, dengan perancangan-perancangan yang bagus, dengan kita dah organize orang-orang yang tertentu, Mamat buat A, Dolah buat C, Suria buat C, semua dah tahu apa nak buat. Bila krisis berlaku, inilah dia kemuncak bagi orang yang proaktif. Dan ini amat dianjurkan dalam Islam untuk kita bertindak secara proaktif. Muslim-muslimat dan Allah sekalian, bila kita bertindak secara proaktif, saya nak ulang balik, kita anticipate potential crisis. Kemudian kita prepare the contingency plan before the crisis happens. And nombor 3, kita melakukannya, tindakan itu, perancangan itu dilakukan dengan segera sebab kita tahu bila akan berlaku. Tindakan proaktif ini secara automatik akan melahirkan dua cabang pemikiran yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, sama ada dalam berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi maupun bernegara. Bila kita berfikir secara proaktif, pertama, ia akan menjana fikiran kita secara kreatif dan juga inovatif. Tindakan proaktif, naluri seorang yang proaktif akan terdorong berfikir secara kreatif dan juga inovatif. Dan yang kedua, dalam dia nak menyusun rangka kerja, perancangan, tindakan yang terbaik, ia akan mendorong pemikirannya untuk berfikir secara kritikal dan analytical.
Masya Allah, tabarakallah. Tanyalah pengusaha mana-mana pun, tanyalah ketua mana-mana pun, tanyalah ibu bapa mana-mana pun. Sudah pastinya mereka nakkan warga kerja, anak buah maupun anak-anak mereka yang berfikiran kreatif, inovatif, berfikiran kritikal, analytical, yang dilahirkan hasil daripada naluri dan perasaan yang ingin melakukan tindakan yang proaktif. Apakah contoh tindakan proaktif dalam organisasi? Pertama, kita anticipate potential crisis dahulu. Apa dia potential crisis boleh berlaku dalam organisasi? Power failure, system down, ataupun staff berhenti 24 jam. Staff yang kita percaya, staff yang kita yakin dengan hasil kerjanya, berhenti 24 jam. Wa'yazubillah, mungkin berlakunya kematian di kalangan staff kita. Dan kalau kita tidak anticipate ini boleh berlaku, dan bila kita tidak anticipate, kita tidak buat preparation. Apa berlaku bila sistem down? Apa berlaku bila power failure? Kita akan jadi kelam kabut. Tapi kalau kita sudah bersedia, kita sudah ada backup plans, if things get worse, kita tukar benda secara automatik kepada manual, dan rakan-rakan kita, pekerja kita pun tahu untuk bertindak, masing-masing tahu tanggungjawab masing-masing untuk menggerakkan sistem yang gagal berfungsi sebab oleh power failure itu disebabkan tindakan kita yang proaktif yang dirancang lebih awal. Dan bila kita punya kaki tangan yang sangat kita percaya, yang sangat berkemampuan, dan kita tidak pernah jangkakan musibah berlaku di mana dia akan berhenti atau dia berlaku kematian pada beliau, dan kalau betul-betul berlaku, kita akan berada dalam keadaan yang sangat tertekan dan terperangkap. Dan mula kita akan menyalahkan orang lain, mula temperature kita naik. Apalah salahnya? Kita tak salah kita anticipate potential crisis itu, expect the worst, dan kita plan. Okey, untuk tugasan yang kritikal ini, bukan kau seorang aja boleh buat, sekurang-kurangnya ada 2 orang lagi yang boleh buat. Jadi kalau apa-apa berlaku pada kau, ada 2 orang lagi boleh backup. Okey, kita kena dokumentasikan SOP ini dalam bentuk yang lebih detail, dalam bentuk know-how dia, supaya bila kau tak ada, orang lain boleh buka know-how ni dan boleh baca, dan sekurang-kurangnya kalau dia tidak buat sebaik yang dilakukan oleh kau, sekurang-kurangnya dia boleh buat hampir ke arah kebaikan yang dilakukan oleh kau. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang hormati sekalian, apa lagi potential crisis boleh berlaku dalam organisasi kita? Kadang-kadang berlakunya dalam proses kita terberhenti, kita tak dapat nak meneruskan khidmat kita kepada pelanggan disebabkan oleh bekalan terputus, bekalan benda-benda kritikal terputus, bekalan spare part terputus. Kenapa? Sebab kita tidak menjangkakan bahawa sesuatu bakal berlaku menyebabkan bekalan terputus. Tetapi kalau kita telah bersedia sebagai seorang yang proaktif, anticipate potential crisis, and we prepare way beforehand dengan membeli stok lebih awal, dengan kita dapatkan tambahan pembekal yang baru, dengan melakukan strategic partner dengan rakan kongsi yang lain yang boleh membekalkan benda yang sama pada kita sebagai backups. Dan kalau lightning strikes, keadaan terputus, sekurang-kurangnya kita ada jalan keluar, kita ada alternatif. Inilah yang dikendaki daripada pengusaha-pengusaha Muslim. Inilah yang dikendaki daripada warga-warga kerja Muslim yang profesional. Ada jalan keluar bila krisis berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, pelanggan faham masalah berlaku. Yang pelanggan tak faham ialah apa? Bila masalah berlaku, dia tak faham yang kenapa kita tak bersedia bila masalah berlaku. Ketua kita faham krisis berlaku, sebab krisis itu di luar kawalan kita. Ketua kita faham. Tapi membuatkan ketua kita jadi marah, yang membuatkan ketua kita jadi tidak faham dengan kita ialah kita tahu krisis itu boleh berlaku, tapi kita tidak bersedia ke arah menangani krisis itu sebelum ianya berlaku. Jadi, sebagai seorang pekerja Muslim yang profesional, jadilah kita seorang pekerja yang proaktif, yang bertindak atas dasar tanggungjawab, atas dasar kepentingan dan masalah umum.
Anticipate potential crisis. Jangan salahkan siapa-siapa. Fikir apa yang aku boleh buat. What can I do? What can I do to mitigate the crisis while it is happening? And what can I do within my capability, within my experience, within my knowledge? What can I do before the crisis really happens? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tak nak orang yang berlaku proaktif ini juga pada waktu yang sama menyandarkan tindakan yang proaktif itu bukan atas dasar ketakwaan kepada Allah. Sebab kalau ini bukan disandar kepada ketakwaan pada Allah, jadi nanti dia akan mula berkira-kira, apa yang aku buat ini secara ekstra ni, apa yang aku dapat? What's in it for me if I were to do something extra? What do I get if I do a little bit extra beyond my job responsibility if I were to be a proactive individual? Dan mulalah kita berkira-kira dan akan buat kerja, akan bertindak proaktif bila kita dilihat. Akan bertindak proaktif bila kita ni dipantau. Akan bertindak proaktif untuk kenaikan pangkat. Proaktif untuk dapatkan gaji lebih, untuk dapatkan allowance lebih. Dan bila kita tidak dapat semua itu, apa berlaku? Bertukar. Akan berlakulah satu yang sebaliknya. Kita mula menghina, mengeji, menduduh, menghukum dan menyalahkan orang lain, terutamanya mereka yang berkuasa ke atas kita, kerana tidak menilai apa yang kita lakukan. Sebab itu, saya ingin tutup dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, dalam menceritakan pasal haji, Allah menceritakan pasal menyediakan bekalan. Allah mengatakan, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Okay? Sediakanlah bekalan. Bersedia. Melakukan persediaan, contingency plan. Dan apakah dia sebaik-baik bekalan? Fa khairaz zadi taqwa. Terbaik-baik bekalan itu adalah, sebaik bekalan itu adalah taqwa. Jadi, dengan apa kita nak gambling tindakan proaktif ini? Kita nak gabung jalin proaktif dengan apa? Kita gabung jalin ke proaktif ini dengan ketakwaan kita kepada Allah. Kalaupun kita tidak diberikan penghargaan oleh orang lain, yakinlah atas ketakwaan kita pada Allah, Allah akan beri ganjaran yang setimpal-timpalnya kepada kita. Walaupun tindakan proaktif kita ini tidak dipandang oleh ketua kita, yakinlah Allah yang maha luas anugerah dan rahmatnya memandang kita dengan pandangan rahmatnya dan akan memberikan kita ganjaran yang setimpalnya. Tuan-tuan dan puan, saya nak tutup perbincangan kita, tazkirah kita dalam perbincangan kita Da'i Corporate ini, nak menyeru kepada kita, cukup-cukuplah kita menuding jari dan menuduh orang bila krisis berlaku. Kita sudah ada lambakan orang yang reaktif di luar itu. Kita perlukan lebih ramai Muslim yang proaktif. Kita perlukan lebih ramai pengusaha-pengusaha yang proaktif. Kita mahukan mereka-mereka yang bekerja di barisan hadapan, di hospital, di banks, di syarikat tenaga, syarikat utilities, air dan apa-apa juga yang sangat proaktif dan ke depan dalam menyelesaikan dan membantu keperluan pelanggan. Ini cuma akan lahir daripada mereka-mereka yang proaktif, bukan daripada mereka yang reaktif. Berhenti menyalahkan, berhenti menuduh dan fikir apa yang kita buat, apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita buat dan mampu buat. Dan akhir sekali, kita ikat dan gembling tindakan proaktif itu atas dasar ketakwaan kepada Allah, bukan atas pangkat, bukan atas nama dan bukan atas ganjaran duniawi semata-mata. Semoga apa yang saya bincangkan pada hari ini bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan dalam memperbaiki lagi produktiviti kerja dan juga kualiti kerja. Semoga ianya dapat dimanfaatkan kepada yang lain. Dan saya memohon maaf dan ampun pada tuan-tuan dan puan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim atas kesilapan dan ketelanjuran yang saya utarakan dalam tazkirah kita pada hari ini.
Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.